Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nurul Hidayah binti Hanafi, memegang nombor matrik D2023 1106 815. Hari ini saya ingin menjalankan tugasan PKD 3063 iaitu penyelewengan dan delinkuasi. So, hari ini saya ingin menjelaskan tajuk kecil daripada buku yang saya kaji iaitu Becoming Deviant, iaitu tentang teori-teori individu yang menyimpang. Teori-teori individu yang menyimpang terbahagi kepada 6, iaitu biologi tentang penyelewengan, yang kedua model psikoterapi penyelewengan, yang ketiga psikoanalisis tentang penyelewengan, yang keempat menilai perspektif psikoterapi dan psikoanalisis, yang kelima penjelasan psikologi tentang penyelewengan, dan yang terakhir sekali teori pilihan rasional. Okey, pertama sekali saya ingin menjelaskan tentang biologi tentang penyelewengan, iaitu sesetengah saintis dan pengamal mendakwa untuk mengesan bentuk tertentu tingkah laku menyimpang dan antisosial kepada anomali fizikal tertentu, komposisi kimia badan atau ciri keturunan. Seterusnya, pemerhati telah mengenal pasti pelbagai gaya keibubapaan dan tiada model tunggal yang sentiasa sepadan dengan penekanan disiplin dan salah laku tertentu. Seseorang pemerhati menunjukkan bahawa kanak-kanak dari hampir mana-mana jenis keluarga, mungkin salah laku banyak remaja yang bermasalah, datang dari pelbagai variasi keibubapaan biasa, dari keluarga yang bekerja atau keluarga menengah, serta keluarga yang mempunyai sumber keuangan yang mencukupi. Sesetengah mungkin mencadangkan kesan penting bukan daripada pengalaman sosialisis keluarga sahaja, tetapi daripada gabungan pengaruh genetik dan persekitaran terhadap tingkah laku juga. Biologi tentang penyelewengan ini terbahagi kepada 3, iaitu biologi dan alkoholisme, biologi dan jenayah, dan menilai pendekatan biologi. Biologi dan alkoholisme bermaksud biologi alkoholisme boleh bertindak bukan melalui maklumat genetik tetapi melalui faktor seperti kimia otak, variasi individu dalam kerentanan terhadap alkohol dan interaksi antara faktor genetik dan persekitaran. Kemungkinan kecenderungan yang diwarisi terhadap alkoholisme, pendidikan setakat ini telah gagal untuk mengenal pasti gen alkoholisme tertentu yang menolong individu untuk meminum banyak. Penggunaan alkohol dan minuman keras akan menunjukkan kemungkinan kecenderungan yang diwarisi terhadap alkoholisme, iaitu mendorong individu meminum alkohol, akan menunjukkan bukti yang menunjukkan bahawa alkoholisme dan masalah minuman mewakili tingkah laku dan dipelajari dan bukannya kepastian yang ditentukan secara biologi. Maksudnya dekat sini dia punya tingkah laku tu bergantung kepada penggunaan minuman keras yang telah digunakan, yang akan menyebabkan tingkah lakunya menjadi agresif dan sebagainya. Seterusnya, biologi dan jenayah. Biologi boleh mempengaruhi asal-usul jenayah dalam pelbagai cara, termasuk sifat yang diwarisi secara genetik, hormon, jenis badan, faktor mikropsikologi iaitu otak, komposisi kimia, tisu badan dan pelbagai dimensi fizikal lain. Ada yang percaya bahawa jenayah berpunca daripada interaksi beberapa faktor dan bukannya daripada satu sistem atau komponen biologi tunggal. Namun, jenayah kepada pemeroleh individu terhadap sifat jenayah akan dan kecenderungan biologi dalam sesetengah pesalah untuk melanggar undang-undang. Seterusnya, menilai pendekatan biologi, iaitu warisan tidak boleh menentukan tingkah laku menyimpang sebagai ciri umum kerana orang tidak boleh mewarisi pengetahuan tentang norma sosial yang mentarifkan penyelewengan. Keturunan tidak memainkan peranan dalam pengekalan penyelewengan ini kerana gen tidak mungkin memperincikan apa yang dipanggil sifat atau budaya tingkah laku keluarga. Keluarga mudah mewariskan sifat tingkah laku dengan berkongsi pengalaman, sikap yang sama dalam fashion ini dan bukan melalui biologi. Orang yang mengenali satu sama lain atau yang berkongsi hubungan kekeluargaan mungkin datang daripada untuk melakukan tindakan yang serupa. Seterusnya, model psikoterapi penyelewengan, iaitu pakar psikoterapi menganggap deviant sebagai pesakit yang mempunyai penyakit psikologi, iaitu penjelasan psikoterapi tentang penyelewengan biasanya menekankan bahawa setiap orang semasa lahir merasakan keperluan asas tertentu, khususnya keperluan untuk keselamatan emosi. Tambahan pula, kekurangan keperluan sejagat ini semasa awal kanak-kanak menyebabkan individu membentuk corak personaliti yang tidak normal. Maka, psikoterapi menegaskan bahawa pengalaman zaman kanak-kanak seperti konflik emosi sebahagian besarnya
tetap tidak secara eksklusif menentukan struktur personaliti, dan dengan itu corak tingkah laku dalam kehidupan nanti. Seterusnya, psikoanalisis tentang penyelewengan. Apa itu psikoanalisis? Penulis psikoanalisis mencari penjelasan utama mereka tentang gangguan tingkah laku dalam analisis minda bawah sedar individu yang mereka anggap sebagai dunia perasaan dalaman yang tidak mungkin mengekspresikan diri mereka dengan cara jelas melalui tingkah laku atau untuk bertindak balas terhadap percubaan mengingat kembali. Teori yang seterusnya adalah teori menilai perspektif psikoteri dan psikoanalitik, iaitu peneliti sosiologi menjelaskan bahawa penjelasan psikoteri tentang tingkah laku devian menggambarkan garis antara penyakit dan penyelewengan tingkah laku yang agak mudah daripada norma. Oleh itu, tingkah laku menyimpang menjadi kriteria untuk diagnosis kelainan mental. Kritikan lain menyebut ketidakbolehpercayaan diagnosis psikoteri dan kegagalan pakar psikoteri untuk bersetuju sesama mereka tentang kriteria objektif untuk menilai tahap kesejahteraan mental atau menyimpang. Seterusnya, teori penjelasan psikologi tentang devian, iaitu ramai penyelidik terutamanya ahli psikologi telah cuba membangunkan pelbagai ujian untuk mengenal pasti ciri-ciri personaliti yang membezakan devian daripada bukan devian. Oleh itu, ramai penyelidik pernah percaya bahawa keturunan menentukan sifat kepribadian seseorang individu dan sesetengah orang secara semula jadi bertindak dengan cara agresif atau pemalu. Penyelidikan besar telah menunjukkan bahawa corak tingkah laku sedemikian berkembang terutamanya daripada sosial pengalaman. Ahli psikologi telah menggunakan berpuluh-puluh ujian personaliti, skala penilaian dan peranti lain untuk cuba membezakan penyimpang daripada bukan penyimpang. Akhir sekali, teori-teori pilihan rasional iaitu Jeremy Bentham dan ahli kumpulan Itali Cesare Beccari masing-masing menjelaskan jenayah sebagai hasil pilihan, iaitu pesalah menimbang akibat daripada melakukan jenayah mereka dan alternatif. Pemerhatian ini menjelaskan dan kemudian membuat keputusan mereka. Kedua-dua Bentham dan Beccari merujuk kepada proses ini sebagai hedonisme atau pilihan tingkah laku yang akan memaksimumkan keseronokan individu dan minimumkan kesakitan pribadi. Dengan penjelasan itu tadi, maka berakhirlah penjelasan sedikit sebanyak yang telah saya kongsikan tentang teori-teori individu yang menyimpang. Sekian, terima kasih daripada saya. Harap dengan penjelasan itu dapat menambah sedikit ilmu pengetahuan kepada anda semua. Sekian, terima kasih.